Bismillahirrahmanirrahim. Di mana semalam Dan jika apa? Dan jika sembahyang qasar bagi orang yang musafir. Itu. Dan jika sembahyang qasar bagi orang yang musafir. Dulu ya cara dah semaya fardu tu hak yang lain daripada Jumaah dan yang lain daripada qasar. Hak yang lain daripada Jumaat dan yang lain daripada qasar kena muqaranah di dalam takbiratul ihram. Niat kita tu kena ada qasar, ta'arud, ta'ayyun. 3. Qasar aku sembahyang. Ta'arud fardu. Ta'ayyun zuhur masalah, asar masalah, aku sembahyang fardu zuhur. Sekadar tu ya. Lepas tu tambah lagi daripada 4 rakaat tunai kerana Allah Taala, hak tu sunat. Ya kan? Hak tu pada masalah semaya fardu, hak yang lain daripada Jumaah dan yang lain daripada semaya qasar. Kena buh 3 tu. Ni dia nak menyata pula. Dan jika sembahyang qasar bagi orang yang musafir, kalau semaya tu semaya qasar bagi orang yang musafir. Musafir ni jaga 2 marhalah. 2 marhalah. Maka ditambahi qasar pula. Di dalam niat kita tu ditambahi qasar pula, yakni juga. Lagu mana pengaji kita kata usolli fardaz zuhri qasran. Tu kata lagu tu. Nama tak mana nak kata tu. Usolli fardaz zuhri qasran. Tu qasar. Adapun jamak, masalah jamak ni tak syarat kita niat di dalam takbiratul ihram. Kita nak jamak semaya tu, jamak di antara zuhur dengan asar. Tak syarat kita buh lafaz jamak tu, niat jamak tu di dalam takbiratul ihram. Hanya niat jamak saat itu boleh daripada awal takbiratul ihram hingga sampai sebelum daripada kita beri salam. Niat jamak tu. Hak syaratnya qasar, jaga dah. Qasar ni kena tambah, jaga dah qasar tu. Dia tak sama tu masalah qasar dengan jamak. Kerana disyaratkan niat qasarnya, qasar semaya itu di dalam takbiratul ihram. Niat qasar tu syarat kena sebut, kena niatnya di dalam takbiratul ihram. Adapun jamak tak syarat kita niat di dalam takbiratul ihram. Niat jamak tu hanya boleh letak di mana-mana tempat, start daripada takbiratul ihram hingga sampai qabla salam, sebelum daripada kita beri salam yang pertama, letak di juzuk-juzuk mana pun. Dan jika ada sembahyang itu sunnah, semaya itu semaya sunat yang mempunyai waktu. Semaya sunat mana sifat? Yang mempunyai waktu. Semaya sunat hak kita semaya tu. Semaya hak yang mempunyai waktu. Semaya penama sunat penama hak yang mempunyai waktu Ding hari ni ding, tempat demo luar ni. Mari lewat mula nak lari dak lain selalu. Semaya sunat hak yang mempunyai waktu Seperti semaya kita royak muda-muda gak sunat hak selepas sebelum semaya maghrib. Tu. Napa? Hak tu satu hak yang mempunyai waktu atau yang mempunyai sabab. Sunat hak yang mempunyai sabab. Seperti gerhana matahari, gerhana bulan. Hak tu ada sabab. Tengok dah. Lagu mana niat? Maka disyaratkan adalah niatnya, niat seorang itu 2 perkara. Niat tu syarat 2 perkara. Kalaulah sunat tu mempunyai sabab dan mempunyai waktu. Lagu mana? Pertama qasar. Kena ada qasar. Aku sembahyang. Satu situ. Itu qasar. Dan kedua daripada 2 perkara tu. Ta'yin. Kena ada ta'yin. Gapo? Ta'yin. Seperti sunat. Kita kata sunat. Aku sembahyang sunat. Tu. Dan ta'yin iaitu seperti sunat subuh. Ni dia nak bagi misal-misal.
Seperti sunat subuh ni contoh bagi sunat yang mempunyai waktu. Sunat subuh dan 2 hari raya dan sunat gerhana. Hak gerhana ni mempunyai sebab. Tengok. Dan sunat gerhana. Lagu mana? Seperti hadirkan. Hadir ni silar Kita silar di dalam hati kita, ingat di dalam hati kita, aku sembahyang gerhana matahari. Tak apa sekadar tu ya. Aku sembahyang gerhana matahari atau gerhana bulan. Aku sembahyang gerhana bulan. Sekadar tu ya. Atau aku sembahyang hari raya Adha. Cukup pada sekadar tu. Atau fitrah, atau aku sembahyang hari raya fitrah. Tak apa. Sekadar tu ya. Dia syarat 2 ya. Qasad dan ta'yin. Dan jika ada sembahyang seorang itu sunat mutlak. Sunat mutlak ni apa? Sunat mutlak jaga dah. Iaitu sunat mutlak yang tiada mempunyai waktu. Sunat yang tak mempunyai waktu dan sabab. Sabab pun tak ada, waktu pun tak ada. Jaga dah. Jaga hak tu lah mana? Maka memadalah niat satu perkara jua, iaitu satu perkara tu qasad hendak mengerjakan sembahyang. Aku semaya kerana Allah. Cukup dah lah. Hak tu sunat hak yang tak mempunyai waktu, yang tak mempunyai sabab dan tak mempunyai waktu. Orang panggil sunat mutlak. Adapun semaya hajat tu mempunyai sabab tu, tapi sabab dia tu mutaakhirin. Sabab dia tu mutaakhirin. Sunat gapo? Kita masuk masjid sunat semaya apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid orang panggil sunat sabab dia tu muqarrin, menyertai. Sabab dia tu menyertai. Sebab tu kalau kita duduk dalam masjid, kita keluar tu ambil air semaya, lepas tu kita masuk pula, boleh semaya pula. Kada setengah orang tak boleh semaya tu lagi. Tu dengan sebab dia duduk dalam masjid lama dah. Time malam dah duduk dalam masjid. Kemudian dia keluar untuk ambil air semaya di luar kan? Di luar rumah-rumah kita ni biasanya kalau tempat ambil semaya tu di luar. Lepas tu dia masuk pula dalam masjid tu. Boleh semaya sunat tahiyatul masjid pula. Lepas tu masalah sunat maya hajat tadi dah jangan letak dalam waktu tahrim. Waktu tahrim tu jangan letak situ. Atau ia nyata semua oleh belakang insya-Allah. Habis itu. Ni masalah semaya sunat mutlak ni memada niat dia tu satu perkara jua, iaitu qasad hendak mengerjakan sembahyang. Nah, pandai beza tu. Aku semaya kerana Allah Taala, pada cukup sekat tu. Habis itulah habis. Dan sunat melafazkan niat. Tahu dah ira sunat ni gapo dia ira? Sunat ni tutup tapi tutup tak putus. Sebab tu kita tinggal boleh. Tinggal boleh. Tu orang panggil perkara yang sunat. Buat boleh pahala, tinggal tak berdosa. Tengok. Dan sunat melafazkan niat. Sunat kita melafaz dengan niat. Lafaz niat tu. Melafaz dengan lidah seorang. Melafaz tu bila? Dahulu daripada takbir, yakni dahulu daripada takbiratul ihram. Sunat kita baca apa nama? Usalli. Betul banyak ni masa sekarang ni dia tak sih baca usalli, bid'ah. Jaga. Mana dalil dia mau nak baca usalli Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Satu. Yang keduanya Nabi SAW tak kala Nabi mengerja haji, Nabi kata nawaitu al-hajja. Nawaitul hajja. Kiyah gila atas maya tu. Nampak ni banyak ni orang mah kita ke hak baru-baru learning ni dia kata baca usolli tu bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Situ. Masuk neraka orang baca usolli. Jaga tak serap akal lah. Sabit tu kalau lah pokok kayu remo tu makan kelarah. Demo ada pohon pau kalau nampak makan kelarah potong tahu tak usah saya lah. Faham? Kan nampak kata pohon pau remo tu makan kelarah, reti kelarah. Demo panggil nama. Panggil kelarah dah je. Kelarah dah dah. Hok makan kata patah dah tu. Rasa saya lama kata dah ni hodok buah banyak ni kadang-kadang siapa 1000 butir buah. Saya nak kerak tak saya bimai-bimainya takut mula-mula makan dah. Lepas tu akhir-akhir turun batal lama-lama siapa ke humi kelarah ni. Tu kaedah dia.
Kalau kita potong tahu dulu supaya tak sewi bahaya hak lain lagi noh. Takut bahaya siapa akan turun dah hingga siapa bulu tak berani nak perenyek tu hang. Pada ada bulu siapa tak berani nak perenyek dalam kampung kak. Dia minta tolong orang luar tolong perenyek. Boleh belana lagi orang hak boleh perenyek, hak berani perenyek tu. Nampak hang? Jaga dah sampai tak usah saya. Buah banyak tak banyak pun hingga pada mampu. Pih. Nampak hang? Jaga dah. Jangan duk main tak boleh baca usulli bid'ah, tak bid'ah macam-macam. Betul dia hukumnya wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Tu tepat dia. Masuk neraka. Mudah neraka. Jaga dah. Sunat kita melafalkan dengan lidah kita saat itu lafaz niat, iaitu usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Supaya nama kita baca usolli tu, supaya hak kita berlafaz tu, supaya nak mudah kita saat itu niat. Tak kalau kita nak niat. Apa hai? Kita baca usolli dulu, usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Mana kalau kita Allahu akbar naik saat itu, ia mudah mari. Kita sila mudah sila di dalam hati kita saat itu. Bukan penama-penama dah untuk nak tambih bagi hati, untuk nak penjaga bagi hati. Tak salah hukum siapa akan masuk neraka kan. Lalu orang baca usolli. Ya dah. Jaga dah. Habis itu hang. Dan menyebutkan bilangan-bilangan rakaatnya, rakaat sembahyang. Sunat tu atas pada kata melafazkan niat dengan lidah, melafazkan niat. Lagu mana? Dan sunat menyebutkan bilangan-bilangan rakaatnya, rakaat semaya. Sunat kita sebut mana? 4 rakaat. Tu. Arba'a rakaatin ataupun salasa rakaatin kan sebut gilah. Tu sunat kita sebut. Dan menyebutkan adat. Masalah adat ni tunai. Sunat juga kita menyebut tunai tu di alas semaya itu sunat. Atau qada. Sunat juga kita sebut qadaan lillahi ta'ala. Sunat juga. Dan mengidafahkan bagi Allah. Atas pada nu lagi, atas pada melafazkan. Dan sunat mengidafahkan bagi Allah, yakni idafah di mana sana. Sana kepada Allah. Yakni dengan kita kata kerana Allah Ta'ala. Aku semaya zuhur 4 rakaat. Aku semaya fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun tunai kerana Allah Ta'ala. Dia masalah adat dan masalah qada tu jaga sikit dah. Nampak sunat ya tu. Sunat. Tetapi kalau kita buh adat, kita semaya di luar waktu. Jaga hang. Kita semaya zuhur, tiba-tiba waktu zuhur habis dah. Kita pergi semaya zuhur saat ni di dalam waktu asar. Tiba-tiba kita buh adaan. Kita tahu kata waktu habis dah. Batal semaya kita hang. Jaga. Dengan sebab tunai, dia tak jadi tunai kalau kita semaya di luar waktu. Dia jadi qada. Faham dah? Dia jadi qada, tak jadi tunai. Waktu kita semaya zuhur. Ya kaedah dia hang. Mana kalau kita semaya zuhur di akhir-akhir waktu. Dia semaya rakaat, 1 rakaat, orang ber di masjid. Habis waktu zuhur. Jadi tunai ke jadi qada semaya kita? Jawabnya jadi tunai. Syarat dapat 1 rakaat di dalam waktu tu. Dapat 1 rakaat di dalam waktu, hak 3 rakaat lagi duduk luar dah, tubik di luar waktu dah. Jadi tunai juga semaya kita. Jaga dah. Itu masalah qada dan tunai. Masalah qada dan adat tu. Jaga. Sungguh pun sunat, tapi kalau kita letak tak kena tepat, bahaya. Bahaya. Dengan sebab semaya hak yang di luar waktu tu dia jadi qada dah, dia tak jadi tunai. Tiba-tiba kita gibah adat, gibah tunai. Kita tahu kata semaya kita tu di luar waktu, batal semaya. Jaga dah. Habis itu. Dan mengidafahkan bagi Allah, kita sandar kepada Allah Ta'ala kerana Allah. Kita kata lillah semaya kita tu. Lagu mana? Seperti katanya kata musalli, orang yang menghendaki semaya lah. Orang yang semaya saat itu dia kata kena usalli fardaz zuhri. Tubik 3 situ tu. Usalli fardaz az-zuhri. Tubik 3. Qasa, ta'arud, ta'ayyun. 3 tubik situ. Jangan nak dengar no ni hera qasa, ta'arud, ta'ayyun ni. Orang tua dulu je reti muka ni ni. Jangan buat gaduh mai. Jangan buat gaduh mai. Sampai orang dulu semaya molek. Orang tua-tua kita aja boleh tengok perhati tengok yang ngaji kita musalli ni.
Kita ni dak nu naik atas siapa VA tak bisa dengar dalam niat dalam nak niat tu ada penama kata dalam niat semaya tu tak tahu. Ni usalli qasak situ, fardha ta'arud, az-zuhri ta'ayyun, tu baik 3 situ. Kalau kita kata 3 tu usalli fardha zuhri, semaya kita sah dah, cukup dah lah, tak apa dah. Dengan sebab ya syarat 3 tu ya. Arba'a raka'atin, hak tu sunat. Adaan sunat, lillahi ta'ala sunat juga. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Hak wajib 3, hak sunat 3 dalam tu. Au salasa raka'atin, semaya nama 3 rakaat hang. Maya isya. Hang, semaya maghrib. Pada maghrib, tu ya dah belakang tu. Pada maghrib au raka'ataini usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Pada subuh, itu pada masalah semaya subuh. Batu makmuman imaman tu masalah kita semaya jemaah, tiba-tiba kita tak ada boh makmuman, itu luput fadilat jamaah. Jaga kita semaya jemaah dalam masjid serta dengan imam, tiba-tiba kita baca usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, tak ada pun makmuman lillahi ta'ala. Orang panggil luput fadilat jemaah. Adapun semaya kita sah tak? Semaya kita sah. Tu tak syarat tak syarat kita pun makmuman. Hanya luput fadilat jemaah hak 27 ataupun hak 25 tu. Jaga molek tu habis itu. Keduanya daripada rukun sembahyang. Yang keduanya yakni daripada rukun sembahyang takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Orang panggil takbir yang mengharamkan barang yang halal. Ni orang panggil takbiratul ihram. Sebab apa panggil takbiratul ihram? Dengan sebab mana kalau kita Allahu Akbar, halal makan di luar semaya, tak boleh makan dah. Nampak dah? Habis tu orang panggil takbir yang menyebabkan haram bagi hak yang tak kalau kita tak semaya tu. Jadi haram, tak boleh makan. Kalau makan juga dalam semaya, batal dah. Kalau minum, batal dah. Orang panggil haram. Di dalam semaya tu. Sebab itulah orang panggil takbiratul ihram. Hak mana takbir hang? Hang. Tu dia. Akak tangan tu orang tak panggil takbir hang. Hang duk dengar orang ceramah. Ya akak tangan bu. Orang kata takbir, hang akak tangan tu. Tak, hang kata Allahu Akbar. Tak ada akak tangan tak apa hang. Allahu Akbar. Sudahlah hang. Takbir Allahu Akbar. Hak tu takbir hang. Bukan akak tangan. Akak tangan tu makna kita serah. Kita serah tubuh kita ni kepada Allah Taala. Faham? Jaga gitu. Jangan mana beza, jangan duk tukar, jangan duk semabur di antara akad tangan dengan takbiratul ihram. Akad tangan tu sunnah. Kalau nak Allahu Akbar tak akad tangan pun tak apa. Tak apa tak batas semaya. Hak tak lehnya takbiratul ihram itu daripada rukun semaya. Allahu Akbar tu Maka sabab dinamakan takbiratul ihram. Apa boleh panggil takbir tu takbiratul ihram? Tengok. Kerana diharamkan bagi barang, bagi orang ni. Kerana diharamkan bagi orang yang halal baginya, bagi orang yang semaya dahulu daripada takbir, daripada segala yang membinasakan sembahyang. Orang yang halal kita tak kala kita belum semaya tu. Halal cium dia, halal jimak dia, bini kita, isteri kita lah. Tak kala kita masuk dalam semaya, haram lah. Tak boleh jimak, tak boleh cium, gitu juga. Kita salah tu Jangan duk semata royak. Kita salah. Jaga kita salah tu. Kerana diharamkan bagi barang yang kalau kita pakai orang tu khusus situ, tak umum. Hak naknya umum. Kerana diharamkan bagi orang tak kena. Bagi barang bukan orang. Bagi barang yang halal baginya, bagi seseorang dahulu daripada takbir
gapo barang tu hanya nak menyata, hanya nak koyak bayan dia. Bayan. Daripada membinasakan sembahyang, daripada segala membinasakan sembahyang, yakni daripada segala yang membinasakan sembahyang. Makan, minum, kecek mana tu cakap hak yang lain daripada semaya kita cakap di luar tu, jadi hari habislah. Padahal bukan orang yang halal, barang yang halal baginya, bagi seseorang halal tu dahulu daripada takbir, gapo barang tu bayan. Orang panggil nak menyatakan baik barang tu daripada segala yang membinasakan sembahyang. Jadi hari habis lah dengan sahabat dia takbir sana tu. Sabit tu orang panggil takbiratul ihram. Dan tertentulah lafaz takbir. Lafaz takbir tu tertentu atas orang yang kuasa bertutur dengan dia. Tertentu lafaz Allahu Akbar. Tertentu yang nak molek dia dengan dia betul sebelum daripada lafaz Allahu Akbar tu tambah so. Dengan lafaz Allahu Akbar. Tambah dengan so. Dan tertentulah lafaz takbir atas orang yang kuasa bertutur dengan dia. Kita demo lagu mana tu? Dah tu jadi ketinggalan sikit situ. Gitu tak? Nama dia kata dah bertuturit, nama dia baca itu. Bertutur dengan tu. Dan sambung dengan hak belakang, dengan ngol belakang. Orang yang kuasa bertutur dengan dia dengan lafaz takbir tertentu tu, tambah dengan lafaz Allahu Akbar. Tertentu dengan ni ya. Orang yang kuasa kata Allahu Akbar, tak boleh nak kata Allah Maha Besar. Tapi kalau orang tak kuasa, boleh tak? Kita nak terjemah kepada lugah diri kita, boleh tak? Tak kuasa nak kata Allah kuasa, tapi nak sebut akbar tu tak kuasa. Lah nah. Boleh ke tak kita nak terjemah kepada lugah diri kita? Boleh tak? Boleh. Tapi syarat selepas daripada kita tu belajar dulu. Kita belajar bercakap nak kata tak boleh betul akbar, betul Allah tu boleh kata. Duk Allahu Akbar macam-macam. Nak kata tak boleh. Boleh kita terjemah kepada lugah diri kita. Lagu mana Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Payah nak temung tu dah. Tak ada orang tak kuasa nak kata Allahu Akbar. Tapi nak katakan hukum-hukum hari tu bimai takut ada. Lepas tu kena masalah nak katakan big God nak katakan Allah Maha Besar lagu mana? Kalau big God tu punya teruk lah. Jadi tak sesuai tu. Nak katakan dia mau kerti anggrek, kita tak kerti anggrek. Katakan big God apa? Kita tanya Mak Saleh. Tanya hak Islam duk kat Amerika kono. Lagi pun tak sabar dah. Ya gore. Boleh kalau kita tak kuasa nak bertutur dengan bahasa Arab, boleh kita terjemah dengan bahasa Melayu kalau kita tak orang Melayu. Tapi syarat selepas daripada kita tu belajar tak kuasa juga boleh. Tengok. Dengan dimulai dengan Allah daripada akbarnya. Kena tak Allah dulu. Jangan ambil akbar tak dulu, betul Allah tak belakang. Akbarullah tu tak jadi. Kena kata Allahu Akbar. Dengan dimulai dengan Allah daripada akbarnya. Kena tak Allah dulu. Nama tak faham ibarat tu. Tak Allah dulu, akbar kemudian. Jangan akbar Allah, akbarullah. Itu tak sah. Betul ada lagi lah ikhtilah lebih kurang itu tertengah dengan lafaz takbir ni. Kalau nak tahu dalam minggu lagi, balik tengok ada kitab sasar. Dan wajib disertakan niat itu. Diserta ni kalau dia mau balik tengok dalam kitab Arab kau dia panggil muqaranah. Tu serta. Muqaranah bahasa Arab. Dan wajib disertakan niat itu, yakni gapo niat tu? Yakni menghendaki ia musannah dengan kata disertai niat ataupun niat tu qasak dan ta'arud dan ta'ayyun. Kita kena serta qasak, ta'arud dan ta'ayyun pada sembahyang fardu, pada sembahyang fardu.
Kena bagi kosak, ta'arud, ta'ayyun. Ini di dalam mazhab kita Syafi'i. Faham? Adapun di dalam mazhab Hanafi dan mazhab-mazhab yang lain lagi daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah tak syarat disertakan ataupun muqaranah niat ni di dalam takbiratul ihram. Semacam mana kita syarah dah malai, rujaklah sana. Hang jaga hang tu. Hak ni tetangnya masalah hak dalam mazhab Syafi'i. Kena disertakan di muqaranahkan niat kita yang muqaranah qasak, ta'arud, ta'ayyun pada semaya fardu tu kena muqaranah di dalam takbiratul ihram. Atau qasak dan ta'ayyun saja pada sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sabab. Ada dua ya, qasak dan ta'ayyun. Dua tu ya. Dan qasak, jaga molek, qasak tu aku sembahyang, tu qasak. Dan qasak hendak sembahyang jua, yakni sahajalah pada sunat mutlak. Sunat mutlak. Jaga dah. Wajib disertai niat tu, wajib tu. Takluk pada wajib tu. Lama tak jumpa tu. Dengan awal takbirnya, takbir seorang. Sampai payah kita tak tua. Wajib disertai niat. Takluk pada wajib disertakan niat itu, yakni qasak, ta'arud, ta'ayyun pada semaya fardu. Hingga suk tu. Hak kata wajib disertai niat, wajib tu dengan awal takbirnya, takbir seorang. Tu takluk situ. Dengan tu haraja asli kan? Dia takluk pada wajib. Wajib. Mana? Hak ni jaga malak je dah. Hak masalah semaya fardu yang lain daripada jemaah dan qasar dengan ra. Hak tu qasak, ta'arud, ta'ayyun. Satu situ. Dan qasak dan ta'ayyun. Klik mula je. Dan qasak dan ta'ayyun. Ada dua ya. Aku semaya gerhana. Tu. Pada semaya sunat yang mempunyai waktu dan sabab. Sekat tu je. Qasak dan ta'ayyun tu pada masalah semaya sunat yang mempunyai waktu dan yang mempunyai sabab. Kena ada dua dalam niat kita tu, ada qasak dan ada ta'ayyun. Atau qasak hendak sembahyang jua. Atau qasak hendak sembahyang jua. Yakni sahaja pada sunat mutlak. Berartinya sunat mutlak ni dia qasak saja. Aku semaya kerana Allah, cukup. Semaya sunat mutlak 2 rakaat semaya sunat tu. Hak kata wajib tu, wajib disertakan niat tu, wajib dengan awal takbirnya, takbir seorang. Dengan awal takbirnya, takbir seorang. Kalau kita letak dulu sebelum daripada kita takbir, turun tangga nak pergi masjid tu, kita letak dah niat situ, di dalam mazhab Syafi'i kita tak sah. Dengan sahabat niat saat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Kita buat suatu, kita serta dengan qasdu syai', qasak suatu muqtarinan bi fi'li, disertai dengan buat. Faham? Pengang kita letak di awal-awal perbuatan hak yang wajib. Kalau masalah ambil asmaya, hak mula-mula wajib di mana? Wajib basuh muka, tak niat situ. Kalau masalah semaya, hak awal-awal wajib di mana? Takbiratul ihram. Tak niat situ. Ya gara, itu dalam mazhab Syafi'i kita. Hak ni lah secuma-cuma mazhab di dalam pak mazhab tu di segi bab ibadat mazhab Syafi'i dia mahalusi. Tengoklah dalam mazhab Hanafi semalam. Menjalani oleh Hanafi saat ni tu kata bahawasanya kalau kita niat dulu sebelum daripada kita nak pergi masjid tu kita niat dah. Lepas kita niat nak semaya zuhur saat ni tu kita pergi mai air semaya, lepas tu kita berjalan pergi di masjid. Orang tak semaya lagi, kita pergi duduk dalam masjid tapi jangan bercakaplah. Kalau cakap batallah niat tadi. Duduk dia dalam masjid, lepas tu tak imam naik semaya, kita Allahu Akbar tak kena niat dah dengan sebab madar dengan niat tadi. Tapi jangan ada perkara yang membatalkan semaya. Selepas kita niat tu jangan mengerjakan perkara yang ajnabi, hak yang asing daripada semaya. Seperti makan. Lepas niat jangan makan, jangan minum, jangan bercakap-cakap hak yang batalkan semaya tu. Lepas tu kita lepas niat kita pergi masjid. Tunggu tu imam, jangan cakap, orang tanya apa khabar pun duduk dia. Duduk dia. Buat orang takbir, kita Allahu Akbar.
memada dengan niat hak tadi. Tapi walau bagaimanapun dia kata lagu tu, tapi ittifaq juga mazhab ulama-ulama dalam mazhab Hanafi kata bahawasanya hak yang terlebih afdalnya dimuqaranahkan niat tu pada takbiratul ihram. Semacam hak mazhab Syafi'i. Tengok tu, tengok ya mura'i mazhab Syafi'i. Sebab itulah tu imam kat masjid orang alim pak mazhab sungguh dia baca bismillah. Karena gapo? Kerana mura'inkan makmum hak imam hak Syafi'i tu imam kadang-kadang masjid tak bismillah dah. Naik pak Allahu akbar, alhamdulillah selalu dah. Dengan sahabat tak apa hak tu mazhab dia. Tapi mazhab tu imam kalau hak bijak sungguh dia kena baca bismillah walaupun dia saat ni tu mazhab Hanafi. Karena gapo? Karena nak mura'inkan orang di belakang tu. Dengan sahabat dengan agama-agama tu bukan Hanafi semua. Boleh jadi ada juga Syafi'i. Pas Syafi'i bismillah tu satu ayat daripada Fatihah. Tu kena jaga kita nak klik jadi tu imam. Betul masalah baca ketebah tu. So bukan nak kata kita imam sini. Masalah baca ketebah tu musim ni musim panah. Kadang-kadang test je setengah ketebah. Hak duk di luar ni, hak duk dalam masjid tak apalah. Duk tengah teduh, ada kipas angin. Hak duk luar ni duk panah. Ya zif macam-macam duk mengepek hak duk luar ni. Tak ada kosyak dah, habis dah. Duk marah kepada tu imam. Masjid tengah duk peluh sampai keting sampai punggung. Tu imam tak ngaji fiqh. Ngaji fiqh tak pandai nak tatbik. Kena jaga, kena meraih orang duk luar gatik. Tu orang ahli fiqh tengok dia baca style yang tebal. Betul? Surah-surah dia baca tu pendek-pendek ah. Kerana nak meraih kat orang duk di luar tu. Tu jaga kita nak klik jadi tu imam satu hari. Ngapa orang duk lihat? Pendek dah wisu. Akid doa dah. Apa demo duk lihat tak ada tambah tak kosong mana Alik kita pun tak sedap dengar, tak sedap tengok kau tu dah. Dengan kita duk ngajar apa demo duk lihat puas. Beradu. Kacau pun tak masuk dah. Sampai tu kena jaga, ni enggak tes je tengah ketebah. Musim-musim panas, musim sejuk boleh dah. Ni musim panas. Habis kosong orang. Jagalah. Dengan wajib itu dengan awal takbir, wajib diserta saat itu dengan awal takbirnya takbir seorang. Mana takbir? Iaitu awal takbir alif pada Allah, kita letak situ dan dikekalkan niat saat itu dan dikekalkan dia akan muqaranah. Muqaranah tu hingga ra pada akbar. Kalau orang panggil mulih kita eceh habis ni, mulih kita menghecehkan daripada alif hingga sampai ra akbar tu. Orang panggil muqaranah kamaliyah, tapi jarang orang boleh buat tu. Muqaranah ni muqaranah kamaliyah, sepenuh sungguhlah. Ambil pada alih, heceh lagi niat kita tu hingga sampai ra akbar. Subhanallah situ. Sepenuh benar lah, tapi tak ada orang boleh. Kalau kacau-kacau nak buat kau jadi was-was. Jagalah. Waktu duduk main Allahu akbar, kalau pecah mata rapak. 4-5 kali, belah-belah kali dah. Sampai tu kena jaga. Takut tubik putih was-was, tubik ibu was-was sudah. Jaga lah. Hak ni orang panggil muqaranah kamaliyah. Muqaranah lagu tu muqaranah kamaliyah. Betul kalau kita letak kita letak tu Allah, sampai orang suruh panjang sikit tu. Betul Allah. Dia golek ke orang niat situ tu. Hak lagu tu orang panggil muqaranah urfiyah. Hak kebanyak ke orang kita boleh sekadar tu ya. Betul Allah tu niat sila tu mari di hati kita, aku semaya tu sudah. Tak panjang kali payah kena. Payah kena orang was-was tu. Tanya orang was-was. Biar tak tahu hak was-was. Payah kena. Tak payah. Allah mari dah. Aku semaya zuhur. Tak ada kalau kita kata kita ni orang pasal was-was, tak ada nak buat 4 rakaat kerana Allah Taala. Hak tu tak syarat, hak tu sunat. Ku semaya zuhur. Allah mari dah. Ku semaya zuhur. Hu akbar. Faham? Jagalah was-was, cuba klik check. Klik back kiss mula, naik ke atas katil sebelum tidur tu, terah tengok Allah. Terah tengok mari nak buat kanon, pendek sikit Allah tu. Dia jangan lakoh pada berapa harakah Betul Allah Berapa harakah? Berapa? 8 ke 7? 8 ke 7 panjang Allah. Kadang-kadang panjang terajak atas semaya tu. Ke habis nampak Allah tak lari. Mai ya nak berapa 4 kali gerak tangan dah. 1 2 3 berapa harakat aku tak ingat dah weh. Nanti klik cari mula 8 kalau tak salah. Panjang Allah tu aku tak ingat weh. Banyak nak dia. Tak ingat ni, aku tak ingat ni. Dia orang tanya tadi mujuk aku dia waktu baik dulu. Tak itu bodoh aku. Agaknya tak apa klik tengok mula boleh ada insya-Allah.
Betul lu, berapa harakat tak ingat nak royak tak 7 8 kau tu. Tapi tak ingat. Jaga dah. Habis itu. Maka adalah muqaranah itu 3 namanya. Muqaranah disertai niat dari takbiratul ihram. Tu orang panggil muqaranah. 3 ada 3 bahagian. Pertamanya daripada 3 muqaranah sana itu 3 pertamanya daripada 3 tu muqaranah kamaliyah. Jaga muqaranah kamaliyah ni apa? Iaitu muqaranah kamaliyah tu mahadir ni kita sila di hati. Mendatangkan dalam hati kita. Menghadirkan yakni sila yang tersebut itu gapo? Nih, dia nak menyata ni. Daripada qasa dan ta'arud dan ta'ayyun aku semaya fardu zuhur masalah. Hak tu pada fardu, pada masalah semaya fardu. Dihadir pada hatinya hati seorang. Hadir dalam hati, sila dalam hati ketika pada nyo tu boleh buat kali lebih dah. Ketika nyo buat tu baik. Nyo tu barangkali lebih. Nyo kote tak guna. Ketika pada alif Allah, tu. Start pada Allah, start pada situ, betul? Maka dikekalkan hingga kira kita demo. Hingga ro pada akbar. Bagi kita demo dia disalah tu. Hingga ro pada akbar. Dia hingga kepada akbar tak itu? Hingga ro pada akbar. Tu. Start daripada alif, kita silang lagi hingga su ro akbar. Karena Allah Taala subhanahu wa situ. Hak ni orang panggil muqaranah kamaliyah. Jaga orang boleh ni tak leh ni tak guru tak leh. Payah nak boleh mari semacam ni. Kalau kaca-kaca tu baik ibu waswah. Habis itu. Keduanya daripada 3 muqaranah urfiyah. Macam mana dah? Muqaranah urfiyah. Apa dia muqaranah urfiyah? Iaitu muqaranah urfiyah menghadirkan niat, yakni silakan niat yang tersebut gapo? Qasa, ta'arud dan ta'ayyun. Tu. Niat yang tersebut qasa, ta'arud dan ta'ayyun. Muhaddir tu di dalam takbirnya takbir seorang. Jikalau hadir niat itu pada satu suku daripada takbir, tak apa dah. Kalau kita hadir pada satu suku, satu juzuk. Satu suku ni satu juzuk daripada takbir. Kita kata betul mana? Betul Allah. Tu. Kita buh betul tu. Sama ada pada Allah. Nanti bagi. Sama ada pada Allah atau pada akbar. Tak apa dah. Kita nak buh betul Allah tu pun boleh ataupun akbar. Mari aku semaya zuhur. Faham? Letaklah di satu-satu juzuk yang mana daripada Allahu Akbar tu. Nak tak di Allah pun boleh dan nak tak di Akbar pun boleh. Jaga dah. Atau dikatakan muhaddir pada satu suku. Ni jelas juga orang panggil muqaranah urfiyah juga. Lagu ni pun boleh. Lagu mana? Atau dikatakan yakni muqaranah urfiyah tu muhaddir pada satu suku, satu juzuk daripada takbir itu, pada satu juzuk mana-mana pun memadalah. Cukup dah. Memadalah, yakni sahlah semaya kita tu. Habis itu. Atau membuangkan ijtihadnya, ijtihad seorang. Membuang ijtihad ni makna bersungguh-sungguh. Membuangkan ijtihad seorang, yakni bersungguh-sungguhnya seorang, sekira-kira jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat. Jangan lupa tu. Tak kalau mengata Allahu Akbar itu pun dinamakan muqaranah urfiyah juga, yakni juga. Kita bersungguh-sungguh supaya tak lupa langsung. Taklah di satu juzuk mana-mana. Itu orang panggil muqaranah urfiyah juga. Tapi kalau orang kitanya dia letak betul Allah sampai dia panjang sikit Allah tu. Nak mari niat situ, lepas tu pejam mata rapat. Ada-ada tak mari semula. Ya dah. Jaga. Sahlah sembahyangnya. Tu makna memadalah. Sahlah sembahyangnya semaya seorang. Tak apa dah. Hak kata sah tu pada orang yang awam, yang banyak ini. Kadang-kadang setengah pada orang. Pada orang yang awam, yang banyak dia badus kat tu. Ini dia wak mutada. Kata dia wak khabar. Itu setengah orang baca kita, tapi kita tak sel lagu tu. Kita nampak kok kita ada otak juga kan. Apa tu demo nampak kok mana ikut demo lah. Hak kita nampaknya lagu ni. Hak kita nampaknya pada orang yang awam
yang banyak ini. Ha tu nak masuk situ. Orang awal hak yang kebanyakan ni. Ha tu dengan sebab bahasa Melayu lah gitu. Orang awal yang kebanyakan ni sahlah. Kata Syekh Bujairimi, kita nak start semula situ. Bermula, kita nak bermula tu makhluk kau bagi kata. Faham? Jadi setengah orang dia kata lagu ni ibarat ya. Setengah orang baca lah, kita pernah dengar dah. Dia katanya sahlah sembahyangnya pada orang yang awam yang banyak. Ya suk situ. Habis situ. Ini hak kata sah. Hak kita buat, kita niat, kita muqaranah niat seperti hak tersebut tadi ni. Ini ni. Kata ialah kata jawab tak jawab khabar. Ialah kata bagi Syekh Bujairimi. Betul bermula muqaranah urfiyah tu nak kata di mana? Cuba tanya ya sikit. Bermula muqaranah urfiyah belakang tu nak kata di mana? Pendek katanya hak kita nampak. Kata Syekh Bujairimi di betul mana? Pada orang awam, pada orang yang awam yang banyak ini masuk situ. Habis situ. Habis. Secara habis. Betul? Kata Syekh Bujairimi. Betul? Bermula muqaranah urfiyah. Tu makhluk kau dia Benar hak Bujairimi kata. Bermula muqaranah urfiyah tu bahawa diserta yang diistihdarkan, bahawa diserta yakni muqaranah lah, di muqaranah yang diistihdarkan, istihdar ni yang menghadirkan, hak yang kita silakan, yang wajib, hak yang kita sila, hak yang wajib mana? Qasa', ta'arrud dan ta'ayyun. Tiga tu. Hak tu hak istihdar yang wajib. Qasa' dan ta'arrud dan ta'ayyun. Kita diserta tu diserta dengan suatu suku, dengan sesuatu suku, yakni sesuatu juzuk daripada takbir. Tu ya, daripada takbir. Taklah di juzuk mana-mana pun daripada takbir kita. Itulah orang panggil muqaranah urfiyah sebagaimana yang mengatakan oleh Syekh Bujairimi. Nampak tak, Ding? Jaga. Dan yang wajib istihdar itu, ni dia nak menyata pula apa yang diistihdarkan yang wajib. Ni dia nak menyata pula, takut demo tak faham betul tu. Dia kata dulu bermula muqaranah urfiyah itu bahawa diserta. Faham lagi tak apa lagi situ. Yang diistihdarkan yang wajib. Takut kita tak faham situ. Yang diistihdarkan yang wajib tu kena kepada qasad dan ta'arrud dan ta'ayyun. Diserta tu dengan tu takluk pada diserta. Diserta tu dengan sesuatu suku, dengan sesuatu juzuk daripada takbir. Taklah di juzuk mana-mana pun. Itu orang panggil muqaranah urfiyah. Habis. Dan yang wajib istihdar itu, iaitu yang wajib istihdar tu qasa'nya seorang dan ta'arud dan ta'ayyun. Diserta tu pada sesuatu suku, daripada suku, iaitu pada satu juzuk daripada juzuk takbir. Sekatulah. Tengok mula dah. Kita hundur sikit. Dia kata dan yang wajib istihdar itu, yang wajib menghadir ataupun sila di dalam hati itu, iaitu yang wajib istihdar tu qasa'nya seorang, qasa' aku semaya, dan ta'arrud fardu dan ta'ayyun zuhur masalahnya. Diserta pada sesuatu suku, yakni pada sesuatu juzuk daripada suku, yakni daripada juzuk takbir. Kita tak di juzuk mana-mana. Tak apa. Itu orang panggil muqaranah urfiyah sebagaimana yang menjalani oleh Syekh Bujairimi. Seperti barang yang ditakrirkan, seperti barang yang dimenetapkan. Takrir itu menetapkan. Syekh Kam Al-Hufni. Macam mana dah? Syekh Kam Al-Hufni. Mudah-mudah kata agak Syekh Daud ni. Syekh Daud tu kitab ni ambil daripada Syekh Kam Al-Hufni. Daripada Syekh Al-Khulaifi. Daripada Syekh Al-Khulaifi. Syekh Kam Al-Hufni ni ambil daripada Syekh Al-Khulaifi. Daripada Syekh Mansur. Syekh Al-Khulaifi ambil daripada Syekh Mansur. Daripada Syekh Syubari. Syubari. Syekh Mansur ni ambil daripada Syekh Syubari, daripada Ramli, dan Syekh Syubari itu ambil daripada Ramli. Ya tali lagi. Beginilah.
Yang mengatakan bahawasanya muqaranah urfiyah ni kita letak, kita sila di satu-satu kosak ta'arud ta'ayyun saat itu pada satu suku daripada suku takbir. Pada satu juzuk daripada juzuk takbir, letaklah di mana-mana tepat bang. Di Allah pun boleh, di akbar pun boleh. Itu orang panggil muqaranah urfiyah. Hak tu hak kebanyak ke orang kita kuasa buat. Ketiganya daripada muqaranah saat itu, hak yang tiga bagainya muqaranah tauzi'iyah. Muqaranah tauzi'iyah. Tauzi'iyah ni panggil hece. Orang bahasa dia mau panggil nama. Panggil nama so. Hece. Letak sini sikit, di sini sikit, di sini sikit. Orang panggil apa? Hecer. Pernah mau panggil? Bagi-bagi hece tu baik tu. Tapi bahasa Kelantan aku tahu hece juga. Hece tu orang panggil tauzi'iyah. Ataupun bagi. Tu bagi tak sini sikit, tak sini sikit, sini sikit. Tu orang panggil tauzi'iyah. Iaitu muqaranah tauzi'iyah, mesuku-sukukan. Tu jelah tu mesuku-sukukan, membagi-bagikan. Iaitu muqaranah tauzi'iyah, mesuku-suku akan suku niat. Akan juzuk niat tu lah. Suku niat yakni juzuk niat. Gapo? Qasak, ta'arud, ta'ayyun. Hak tiga tadi tu. Letak pada suku takbir, pada juzuk takbir. Kita letak iaitu ni yang nak buat rupa dah. Rupa iaitu muqaranah tauzi'iyah ni dimuqaranahkan qasak. Gapo? Aku sembahyang. Muqaranah diletak tu mana? Pada Allah, Allah sekat tu. Jangan pun ha lagi, tak ada ha lagi. Allah. Betul? Dan pada ha. Yang nak moleknya dan ta'arud pada ha. Tu baru sedap. Lana ring. Dengan sahabat dan ta'ayyun pada akbar. Apa mana ta'arud? Ta'arud ku rasa ni. Dia naknya dimuqaranahkan qasak pada baca nah. Baca guna ni. Kalau baca Allah takut tu ha. Baca mana? Baca mana ni? Baca mana Baca Udah ke bunyi. Tu hot dah tu. Allah. Jangan bunyi ha. Betul? Hu dan pada ha tu gapo? Dan ta'arud pada ha. Nomornya lagu tu. Dan disertakan ta'arud pada ha. Bohnya dan ta'arud pada ha. Kita betul tu kita tak aku semaya. Hu fardu. Betul? Dan pada ta'ayyun zuhur. Kita kata ta'ayyun, kita kata zuhur. Zuhur tu kita letak pada akbar. Payah ni. Allahu tu bet dua situ. Betul? Akbar tu bet dua situ. Maka dinamakan tauzi'iyah. Lagu tu orang panggil muqaranah tauzi'iyah. Kerana ia seorang mehecerkan. Tu lugah taning tu. Mehecerkan, mesuku-sukukan. Mehecer tu kita tak mau lihat di salah tu. Gapo kita mau beri? Mehecerkan suku niat pada suku takbir. Habis dah. Maka adalah muqaranah ini gapo? Muqaranah kama gapo? Muqaranah nama ni? Muqaranah tauzi'iyah tu tiada memadai pada niat. Tiada memadai, tiada memadai itu takluk pada tiada memadai. Dengan muwafaqah ulama padanya pada muqaranah tauzi'iyah ni. Tak memadai. Jangan diturut ni tak leh ni. Hak muqaranah tauzi'iyah hece kita letak qasak pada Allah saja, tak ta'arud pada hu, batul tak ta'ayyun pada akbar itu tak memadai dengan ittifaq ulama dalam mazhab Syafi'i. Bersalah yang dahulu surah, hak yang dahulu rupa hak dua dulu tu, maka yang pertama ittifaq yakni ittifaq ulama sah. Ittifaq yakni ittifaq ulama sah bagi orang yang kuasa. Hak tu ittifaq ulama kata sah, tapi bagi orang yang kuasa je lah. Dan jika membawakan was-was, ni duk kacau-kacau aja tu baik ibu ni, tu baik ibu was-was. Dan jika membawakan tu lah. Dan jika membawakan waswah, maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah. Kalau kacau payah sangat muqaranah kamaliyah,
kadang-kadang yang bawa kepada kita waswas, kita amal dengan muqaranah urfiyah yang mu'tamad oleh yang berpegang. Yang mu'tamad ni yang berpegang oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan yang lain daripada keduanya, Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Dan jika lemah ia seorang daripada takbir, habis dah tu. Cara muqaranah tu bait 3 habis dah. Dan jika lemah ia seorang daripada takbir. Lemah tu dengan bahasa Arab. Dia lemah dengan bahasa Arab. Tahu nak belajar tak leh nak sebut akbar. Hendaklah diterjemahkan dengan bahasa dirinya. Bahasa diri bagi seorang saat itu terjemah. Tapi jaga nak terjemah tu dan wajib ia seorang belajar. Kena belajar dulu. Hak kata boleh terjemah saat itu setelah dia tu belajar dan tak kuasa nak tutur dengan takbir, lafaz takbir tu. Jika ia dapat dan wajib ia belajar, jika ia seorang tu dapat, yakni dapat belajar. Kena belajar dulu. Belajar selepas belajar tak kuasa, bolehlah nak terjemah kata Allah Maha Besar. Apa tu niat duduk situ? Niat nak tak tu mana tahu tu dah. Kena pergi belajar mengadap tak guru pula tu. Habis itu. Dan ketiganya daripada rukun sembahyang qiyam. Wallahu a'lam.